sembah bulan, bintang, matahari, pokok apa semua, saya kat situ. Kena tahu sifat Allah yang berdasarkan intipati pemahaman terhadap sifat 20, selesai kat situ. Dan kita tak nak ambil Nabi lain melainkan Nabi Muhammad SAW, dan kita nak ikut apa saja yang baginda sampaikan. Bila begitu keadaannya, dirikan dia dah selesai fardu ain pada akidah. Maka kita dah boleh letak IC kita nama beragama Islam. Tapi dapat tauhid tak lagi kat situ? Tak lagi. Sebab apa? Ada satu bahagian lagi yang tersembunyi. Dia bukan syirik besar, syirik kecil dia. Asal syirik dia memang besar. Sebab apa? Allah tak ampunkan dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau syirik bukan kecil besar, cuma nyata jadi ataupun khafi, itu saja. Maka bila dah sampai kat situ, fardu ain bagi ilmu tasawuf pula adalah untuk membuang syirik khafi tadi. Faham ya? Okey. Jadi nak pembahasan yang dalam-dalam tu tentang bicara detail-detail tu tak perlu. Itu saja. Dan orang yang nak memindahkan daripada faham akidah kepada merasai akidah. Faham ya? Faham tauhid kepada merasai tauhid, orang itu disebut sebagai salik. Itu buku saya yang kedua roman, salik. Maka kaki nombor 4. Dan matlamatnya adalah kita nak mencapai kehidupan yang surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ini ustaz hanya go through saja ya. Go through saja. Cuba tak pusat dua roman tu. Jadi jiwa bertauhid la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Okey. Kemudian pusat yang kedua, dua betul. Kunci rukun iman. Ini yang saya katakan tadi bahawa rukun iman itu ada 6. Maka pintu masuk rukun iman adalah Rasulullah SAW beriman kepada baginda, dan tidak sempurna iman biduni mahabbah. Tidak akan sempurna iman tanpa cinta. Iman itu apa dia? Percaya. Nak faham ni mudah. Dua orang anak, satu orang anak. Dia dilahirkan oleh ibu kandung, tapi dibela oleh ibu angkat. Faham tak itu? Okay, dan di sana ada seorang lagi ibu yang tak datang ke mana? Tak ada sekawalan. Okey. Anak tadi masuk ke dalam lubang. Ini lubang. Nah itu. Anak tadi masuk dalam lubang. Maka gelabah Ma'inun si ibu itu pergi ke lubang tadi. Ibu angkat menghulurkan tangan. Anak tadi dibeli oleh siapa? Ibu angkat. Sebelum dia peristiwa satu lubang tadi, si ibu angkat telah mengatakan kepada anaknya, Muhammad, Muhammad, aku ini sebenarnya hanya ibu angkatmu, ibu kandungmu adalah si fulanah bin si fulan. Maka adakah benar begitu wahai mak? Ya, dialah ibumu. Aku hanya ibu angkatmu saja. Faham begitu? Maka anak tadi di antara memahami kewajipan dia mencintai ibu kandungnya dengan jiwanya yang mencintai ibu angkatnya. Jiwanya mencintai ibu angkat, akalnya mengetahui wajib untuk mencintai ibu kandung. Nampak kat situ? Beza tak? Beza. Kemudian dari situ dah pening-pening keluar atau berjalan dan kemudian tu jatuh dalam lubang. Maka dipanggillah mak dan dipanggillah mak. Ibu dia datang, ibu angkat pun datang, ibu kandung pun datang, seorang lagi yang pasal dengan ibu juga datang juga. Maka menghulurkan tangan. Faham ya? Sebab dia mak, aku pun mak juga. Saya pun kawan. Dan ketika datang radas kawalan. Dalam contoh ini. Ini contoh yang tak berlaku. Jangan kata ini sejarah pula. Sejarah dia zaman dia kalau bila berlaku kat mana? Dan dia pula orang yang jelek kan. Hati-hati. Okey. Kemudian si ibu angkat, si ibu kandung dan ibu tahan mana hulurkan tangan. Maka dalam pada itu nak ditambahkan lagi kebetulan peristiwanya. Hujan turun dari mana? Guruh dentung berdentung, tidak sampar menyampar. Keluarlah daripada lubang tadi binatang-binatang yang berbisa. Faham? Dapat tahu keadaan itu betapa kritikal. Okay?
Kemudian si ibu mengulurkan berapa tangan sekarang ni? 3 tangannya. Agak-agak anak tadi nak menyambut tangan yang mana? Bila Ustaz bagi situasi tu, maksudnya sempat fikir lagi tak? Ibu angkat, ibu kandung. Lepas tu, oh hujan. Oh ada ular kalau jengking. Naik sekolah dulu lah. Ada yang macam tu? Tak ada dah kan? Maka di situ jiwanya yang berfungsi atau akalnya? Jiwa. Bila jiwanya ada siapa? Jiwanya ada ibu kandung ke ibu angkat? Betul. Sebab apa? Di atas cinta itu, dia percaya pada ibu angkatnya dan dia akan kekuatan cinta itu. Di atas ibu kandung ibu angkat, agak-agak mana dia sayang kepada anak. Seorang kita tu lah kan, ibu yang mengandungkan dan melahirkan, dia sayang pada kandungan. Sebab tu ada sentimental value bahawa itu anak yang dikandungkan. Darah tu darah dia sama. Tapi ibu angkat yang membela, mengetahui daripada kecilnya cinta itu berbeza. Pada ibu pun berbeza, pada anak lebih lagi. Maka anak akan menyambut tangan ibu angkat dan di situ dengan kekuatan cinta akan ada kekuatan untuk anak tadi berpaut pada ibu. Gitu. Jadi sebab apa? Cinta melahirkan percaya itu iman. Mana mungkin kita mempercayai Rasulullah tanpa cinta kepada baginda tu? Boleh pada kan? Mana mungkin hati kita ni Allah dengan cinta kepada baginda kalau kita tak minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa belum ya Allah. Jadikan hatiku ini hati yang benar cinta kepada Rasulullah. Doa tak begitu. Ya Allah, lepas tak terlepas mana ya ibu tak boleh ya Allah. Ya pun tu UK kan. Macam doa kita minta. Ya Allah nak exam ya Allah wasara tak perlu lama lagi lah aku kena ni ya Allah. Tapi tak ya Allah hatiku dan Rasulullah bagaimana cinta kepada baginda ada meraih kepada Allah. Kalau tak ada minta ke Allah lagi mustahil Allah bagi. Ini in normal mode ataupun default system. Jika Allah nak bagi maka Allah tidak bertepi. Tapi kita sembang dalam aspek hukum adat kebiasaan. Nampak kat situ? Jadi tambah lagi doa anak Allah, kemudian doa bagi hati itu cinta Rasulullah, maka dibuktikan dengan Al-Fatihah kepada baginda dan salawat kepada baginda dengan sebanyak-banyaknya. Kalau nak tambah lagi, Al-Fatihah siap-siap kepada al-mursyid yang akan Allah pertemukan dengan kita. Al-Fatihah siap-siap kepada mana-mana mursyid pun yang bertemu. Al-Fatihah siap. Allah mengetahui yang dulu, sekarang dan akan datang. Okey, habis. Sebab dia bertanya. Okey, habis. Jadi di situ titik tolak rukun iman. Bagi kita masuk rukun iman adalah cinta kepada Rasulullah SAW, maka final bagi rukun iman, climax bagi rukun iman apa dia? Percaya kepada qada dan qadar. Kerana apa? Kerana qada dan qadar itu berkaitan dengan persoalan takdir. Di situ akan teruji redha, sabar, syukur dan tawakal. Itu semua pada qada dan qadar. Apa itu? Kemudian unsur keempat iaitu nur. Nur ini dipindahkan, diwarisi daripada sahabat, diwarisi oleh daripada Rasulullah, diwarisi oleh sahabat diwarisi oleh tabi'in, dan nur inilah sanad. Maka yang kita nak adalah nur, bukan kita nak ilmu, kita nak nur kalau kita pecahkan. Kalau ilmu tidak ada nur, maka ia tidak layak untuk digelar ilmu. Pada di situlah yang Allah Taala nyatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah mengistilahkan, menggelarkan bagi dia sebagai nur, iaitu cahaya. Dan unsur 5, alam ataupun manusia adalah mati. Manusia tanpa roh adalah mati, dan Rasul dan roh tanpa Rasul adalah mati. Hakikat hidup kita ni apa? Roh ke jasad. Contoh mudah nak faham. Ini apa? Ini apa? Pen mata. Jadi iktibar bagi pen ni apa dia? Untuk
Perkara yang diperlukan untuk tulis apa dia? Dakwah. Ada dakwah tak? Tak ada. Layak tak ini dipanggil pen marker? Maka ini adalah sampah. Betul tak? Kalau nak simpan lagi kat pen ni, kita gunakan je pen nisbah saja. Nisbah saja. Kalau benar dia pen, kita akan simpan lagi sebab ada manfaat. Pen manfaatnya untuk balik ke main game ke? Tak. Pen manfaatnya untuk menulis. Maka akhirnya bila pen tak mampu digunakan untuk menulis, walaupun ada matanya, ada badannya, dan sebagainya, tapi rohnya apa dia? Apabila dia dapat digunakan untuk menulis, iaitu dakwah. Faham tak? Okay, maka kalau dia tak ada dakwah, dia hanya sampah. Layak untuk dipanggil sampah. Manusia intimannya adalah roh. Roh yang bagaimana? Roh yang ada nur. Kalau manusia rohnya tidak ada nur, maka rohnya mati. Maka kita sebut dia sebagai manusia nisbah sahaja. Hakikatnya dia jangan rasa dihukum sebab kita bukan ilmu fiqh, kita ilmu tauhid pada penghayatan. Maksudnya kita tahu kita punya jati diri kita, hakikat iktifar hidup kita ini, wujud ini adalah pada roh. Roh yang bagaimana? Roh yang mesti ada nur. Daripada mana nur itu? Daripada Rasulullah. Bagaimana nak masukkan Rasulullah bagi dalam hidup kita ni? Cinta. Siapa yang mak dia nak tinggal? Katakan nanti. Tak ada tinggal lagi. Katalah mak kita meninggal, kita pergi ke kubur mak kita tak? Sampai ke kubur mak kita tadi, sudah sampai ke kubur mak kita tu tengah lalu kubur kawan kita, mak kawan kita dulu. Sampai kat kubur mak kawan kita, kubur kawan mak kita, kubur mak kita punya kawan, kawan kita punya mak. Okey, kemudian dia doa sedih kan, dia kata, lamanya dia duduk. Kita nampak tak muka mak dia, walaupun kita pernah jumpa mak dia waktu dia hidup, tak terbayang pun macam mana muka mak dia. Kemudian habis sesi kubur mak dia, pergi ke kubur kita pula. Kita pula sedih. Tapi kawan kita pula kubur campur kat tadi, jadi marah aku lama sangat. Jadi yang kawan ni, bila kubur mak dia rasa feeling. Tapi kubur ke mak orang lain, feeling tak? Tak. Tapi sama-sama mak tak? Sama-sama anak tak? Apa bezanya? Jadi kalau hati kita dapat nur, siapa yang Allah utuskan untuk menjadi nur kepada seluruh kehidupan alam buana ini? Rasulullah SAW. Nur itu kerahmatan Allah. Betul-betul. Maka kalau ruh ini tanpa nur tadi, bermati. Maknanya macam mana nak masuk ke Rasulullah supaya berada dalam jiwa kita ini, supaya jiwa rohani kita ini ada nur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Cinta. Macam mana caranya? Cinta. Selawat, doa. Bila kita dengar kat dapur, mak orang bukan rasa pipit, bersembatu. Tengok rentak ni sama macam ada batu mak kita. Katalah mak kita macam tu. Tiba-tiba bila terdengar orang ketuk macam tu, apa yang terbayang dalam jiwa kita? Wajah mak kita. Bila kita pergi ke kubur, apa kita pandang mata lisan, syariat zahir, hakikat yang kita pandang mata hati kita siapa? Mak kita. Sebab apa begitu? Cinta. Nampak tak? Jadi nak dapatkan nur Rasulullah SAW sehingga menerangi dan menghidupkan rohani kita, kena cinta. Dan cinta itu siapa yang menciptakannya? Allah. Maka mintalah kepada Allah agar jiwa kita cinta kepada Rasulullah. Dengan itu bagi dia berada dalam rohani kita. Dengan itu rohani kita hidup dengan nurnya. Rohani itu akan memberi panduan kepada hatinya. Hatinya itu akan menjadi raja kepada akalnya akan memberi arahan kepada perbuatannya. Maka adalah perbuatan tersebut perbuatan yang bertauhid dan berkasih sayang. Itu je kita nak. Semua orang very possible to get all these matters. Sebab apa? Semua telah dibekatkan. Apa itu? Bermula dengan cinta. Sesuai tak dengan tema hari kemerdekaan?
Di sini bermulanya cinta. Betul. Di sini lahirnya cinta. Maka kita kena faham dengan tauhid. Cinta siapa? Rasulullah SAW. Kita kena faham dengan tauhid. Tidak ada lagi tema hari kemasaan yang begitu sinonim dengan kata bidang menekan pada tahun ni. Kita boleh faham direct dengan jiwa tauhid. Nampak kat situ? Maka Ustaz memang ulun sebelum merdeka ni dan 18 bulan ni nak buat dakwah tauhid percuma, tak apa, di tempat lain. Dan tempat yang pelbagai di sini. Sebab apa? Supaya mereka memahami daripada tema hari kemerdekaan ini, memahami dengan bertauhid. Apa tandanya? Akhir zaman dah. Akhir zaman. Okey, habis. Yang Ustaz ketujuh, awal agama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebenarnya bila kita sembang tentang nak mengenal Allah, kita punya fikir macam kita nak kenal orang. Orang kita akan kenal walaupun orang tetap memperkenalkan diri kepada kita. Betul tak? Betul. Kita baca, kita tengok, dapat maklumat semua, kita kenal orang tu. Betul? Tapi dalam aspek kita nak kenal Allah, syariatnya kita berusaha dan belajar bagaimana untuk mengenal Allah. Bagi kita bicara tentang sifat-sifat Allah. Daripada sifat-sifat Allah Ta'ala itu kita mengetahui nama-nama Allah. Daripada nama-nama Allah dan sifatnya itu kita mengetahui perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah, nama Allah, sifat Allah, semuanya pada zat Allah. Cuma zat Allah kita tak bicara. Faham? Maka itu sahaja boleh kita buat. Selebihnya itu syariat. Syariat ni kita belajar mengenal sifat Allah. Kita yang belajar. Selebihnya hakikatnya adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Persoalannya, apakah perkara yang membuatkan Allah sudi memperkenalkan dirinya kepada kita? Tak kala dalam diri kita ada nur. Nur siapa? Nur kekasih Allah. Siapa? Rasulullah. Jadi berpisahkah Allah dan Muhammad untuk mencapai jiwa bertauhid? Tidak boleh dipisahkan. Itu maksud awal agama mengenal Allah. Maka kita belajar macam ni kaedah wafi anfusikum afala tusiru, kita belajar. Macam mana? Kaedah. Habis. Muqaddimah 13. Jadi untuk mengenal ilmu Allah, untuk mengenal Allah secara ikhtiar kita, ikhtiar zahir kita, maka itulah asas ilmu zahir adalah pada membicarakan tentang sifat 20. Minta maaf Ustaz cakap, minta maaf. Apa-apa saja pendekatan dalam nak memahami tauhid, kalau di luar daripada intipati kefahaman sifat 20, tak jumpa kefahaman yang sebenar untuk Allah Ta'ala memperkenalkan diri kepada kita. Faham ya? Bukan sifat 20 itu, tapi intipati bagi sifat 20. Tak kisahlah kita nak guna tauhid itu, tauhid ini, sebab apa? Ada pecah tauhid syuhudiyah, tauhid i'tiqadiyah, satu. Ada yang pecah tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat, tauhid asma', pecah tu. Ada yang nak pecah tauhid uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah dan rububiyah jangan dipisahkan ya. Memisahkan di antara uluhiyah dan rububiyah itu satu kegelinciran dalam memahami tauhid. Jadi kalau faham lagi, tauhid uluhiyah satu, tauhid rububiyah dua, tauhid asma' wa sifat tiga, itu tak kena. Melainkan perkara itu difahami dalam konteks apa dia? Intipati sifat 20. Dan intipati sifat 20 tidak membezakan di antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tak membezakan, tetap satu. Apa ya? Okey, gitu. Jadi di situ mula asas bermula dengan sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Disusul dengan sifat salbiyah, tu dia kata begitu. Sifat salbiyah adalah sifat keagungan Allah. Muka surat ke-13. Sifat keagungan Allah, maksudnya Allah agung. Adapun juga secara humornya kita sebutkan, siapa nak jadi Tuhan kena ada 5 sifat salbiyah ni. Syarat-syarat layak menjadi Tuhan. So tengok siapa layak. Ayah Pin layak tak? Ayah Pin juga sebut.
Nikmat juga tu Allah jadikan ayah Hafiz ni mudah nak mengajar tauhid. Ayah Hafiz dengan kebutuhan. Maka dia ada tak sifat salbiah ni? Kalau tak ada sifat salbiah ni, jangan kebutuhan. Sifat salbiah kira bakal kepala batu oleh awadis tiamu binafsi dan wahdanya. Okey. Seterusnya disusuli dengan sifat ma'ani, iaitu sifat kesempurnaan Allah. Dapat tak muka surat ni? Muka surat 13. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani tulis kat situ sifat kesempurnaan Allah. Dan disempurnakan pula dengan sifat makna yang pada menyatakan berkekalan Allah dalam bersifat ma'ani. Ada sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah itu bertalazum, itu bersalingan. Okey. Jadi sifat nafsiyah ada tak pada kita? Sifat wujud ada tak pada kita? Kita ni wujud tak wujud ni kita ni. Tak faham macam mana. Syariatnya kita wujud, hakikatnya kita diwujudkan. Yang wujud hakikat adalah yang wujud. Yang wujud mana? Yang wujudnya itu bersama sifat salbiah, itu hakikat wujud. Wujudnya wujud yang tidak, wujudnya wujud yang baqa, wujudnya wujud yang mukhalafatul hawadith atau berdasarkan mesti syai' atau Allahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wujudnya wujud yang qiyamuhu nafsi, dan wujudnya wujud yang wahdaniyah. Wujud yang ada diikat dengan sifat salbiah, itu hakikat wujud. Siapa yang begitu? Allah. Wujud kita kidam tak? Wujud kita ada sifat salbiah tak? Tak. Maka hakikatnya kita tidak wujud. Paling-paling pun kita sebut kita diwujudkan. Di situ kita faham syariatnya bagaimana, hakikatnya bagaimana. Ini baru Inggeris saja ya. Atau ada hati-hati lagi. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani kita ada tak ada? Apa ni sifat ma'ani? Buka buku surat berapa sifat ma'ani? Buku surat 18. Qudrat iradah ilmu hajat sama basar kalam. Kita ada ke ada sifat ma'ani ni? Nak jawab dah ragu-ragu. Kita ada sifat ma'ani. Ada qudrat tak kita ni? Dalam konteks ilmu fiqh, ya aku nak bersemayam, aku ada puasa, aku ada fiqh, syariat. Aspek hakikat, sifat ma'ani pun tidak ada pada kita. Jangan merasai kita memiliki sifat ma'ani, walaupun sifat itu dizahirkan dalam diri kita, tapi jangan merasai memiliki sifat itu. Itulah beza di antara mengetahui tentang tauhid dengan latihan merasai bertauhid. Latihan merasai bertauhid adalah latihan untuk membuang rasa memiliki sifat ma'ani, kerana sifat ma'ani pemilik tunggalnya hanyalah Allah, yang Allah zahirkan sifat tersebut melalui penciptaan manusia dan segala tingkah lakunya. Sifat ma'ani. Jadi benda ni bukan faham dengan akal, benda faham dengan jiwa. Sebab itulah nak belajar bertauhid perlu tahu tentang tauhid dan perlu mulazamah dengan majlis zikir. Yang mana majlis zikir tersebut bukan saja majlis zikir mengejar pahala, fadilat, ganjaran, tidak. Majlis zikir untuk mengejar apa dia? Nur. Bersama dengan bimbingan guru yang bertali arus sanad nurnya dengan guru-gurunya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersangka baik dengan Allah, Allah akan bagi kepada kita. Dan apakah hukum bersangka baik kepada Allah? Wajib. Apakah implikasi bersangka buruk kepada Allah? Terjejas tauhid. Allah Ta'ala nak tauhid yang terjejaskan atau Allah Ta'ala nak tauhid yang sempurna? Sempurna. Maka kalau tauhid yang terjejas diperkirakan sebagai bertauhid atau diperkirakan sebagai tidak bertauhid? Tauhid yang terjejas, tercemar, diperkirakan sebagai tidak bertauhid. Kalau dah diperkirakan sebagai tidak bertauhid, ibadat fikah kita, syariat fikah kita yang Allah nak pandang tak? Itulah syak sendiri nanti di depan. Ramai tak orang syak sendiri? Yang fikir orang dah, bila orang ramai tak orang syak sendiri, ialah orang tujuh orang habis. Terus lagi Allah dah makhluk. Jadi bila kita melukis, tak faham ni nak bagi mudah nak faham. Tapi apa yang saya sebut ni, kalau dari
Kak Ayub pun ikut, Abang Ayub pun ikut. Dengan cepatnya tak berat. Dekat balik pengajian, satu perenggan tu kan, 2-3 minggu baru dah habis. Ini terjauh lupa dah. Memang banyak lagi yang tak diurang. Ini baru akal, tak ada masuk jiwa lagi. Dia masuk sikit. Tapi ini nama program ni pengenalan untuk mari berjiwa tauhid. Maka ini hanya pengenalan. Okey, sekarang sini. Saya seorang pelukis. Maka saya lukis pemandangan. Ada gunung, sebelah gunung ada matahari, ada burung, ada awan. Apa lagi? Lepas tu ada pantai. Lepas ada pantai ada apa pula? Pokok kelapa. Pokok kelapa. Lepas tu ada okey, dah seterusnya. Faham ya? Okey. Kemudian saya men-3D-kan lukisan tadi. 3D. Nampak? Kenapa Allah izinkan teknologi 3D itu berlaku? Supaya mudah orang kembali kepada tauhid. Zaman dulu orang bertauhid tak perlu ada 3D. Zaman sekarang sebentar Allah izin dan bercara semua untuk memudahkan orang bertauhid. Kepanjangan nak cari dari situ. Okey, di 3D kan. Kemudian dia dah 3D nampak macam betul lah. Macam ada bunyi ombak ni. Macam ombak tu pernah tak tengok wayang 3D? Tak tengok? Ke semuanya haram tak tengok wayang? Yang haramnya wayang tu ke ataupun keadaan kewayangan tadi? Dia bukannya haram wayang tu, dia haram kata ini. Dia haram apa dia? Dia haram li ghairihi, bukannya haram li zatihi. Gitu. Okey. Jadi cantik semua wayang pula. Apalah? Bila kita tengok wayang tu, kalau tengok filem dengan suara kartun tu, dia kejar kita tu, kita push macam tu. Sebab apa? 3D rasa macam dalam kita kan. Alright. Soalannya, di mana saya dan di mana ciptaan saya? Senyaplah. Tak nampak. Ke terus dia, ustaz yang wayang tu wayang juga. Bukan itu. Di mana saya dan di mana lukisan saya tadi? Adakah bila lebih-lebih ni, tiba-tiba saya lompat masuk, saya pun berenang dekat laut, saya pun menikmati pemandangan dalam lukisan saya. Masuk akal tak? Apa tak? Maka Allah dan makhluk, maka Allah tidak berada di dalam makhluk dan Allah juga tidak berada di luar makhluk, sebab dalam dan luar adalah perkataan makhluk. Faham tak faham? Kalau saya lukis, sebab saya ni manusia, saya buat satu, saya makhluk dah, maka saya buat lukisan lain. Jadi maknanya, adakah saya dalam lukisan tadi? Macam mana saya nak lompat masuk dalam lukisan tadi pula? Faham tak? Jadi tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala itu pada makhluk. Boleh tak boleh? So Allah dan makhluk faham. Alright ya? Okey. Paling-paling pun ni saya cakap benda ni kena faham, ni kena mengaji ya. Jangan faham berakal. Kalau faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, tawakuf dulu. KLB dulu. Paling-paling kalau tanya Allah di mana, cakap Allah di sini. Itu paling-paling pun, tapi faham ni kena benar. Okey, saya bagi contoh lagi. Raya baru ni saya dapat kuih donat. Berapa? Donat. Kalau kuih donat mesti ada dia punya dough dia, dough. Dia tepung dia kan. Okey. Kemudian saya tanya, mak saya buat kuih donat. Mak buat apa tu? Mak sedang buat kuih donat ni. Mak dekat mana? Mak dekat depan TV. Tu dough apa? Tepung uli tu kat mana? Tepung uli dekat dapur. Mak dia buat apa? Mak sedang beli donat ni.